untuk untuk moderatorkan program ni. Okey? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Julizan. Orang kuat saya ni, dialah yang bertungkus lumus menjayakan semboyan automotif yang kita plan tak minggu lepas. Kita plan tak lama. Tujuan sebenarnya kita nak mengetengahkan usahawan-usahawan yang sukses. Selalu saya dijemput untuk jadi panel. So kali ini saya nak jadi moderator. Saya nak jemput usahawan-usahawan yang bagi saya sukses untuk berkongsi pengalaman dan kita kata experience lah. Okey. Saya harap sepanjang program kita malam ni semua orang boleh mute mic. Sekiranya nak tanya soalan boleh type dekat ruangan chat. Saya rasa semua orang tahu kan, dekat chat di bawah tu nanti kita akan pilih soalan-soalan yang kita akan tanya pada panel-panel. Okey, malam ni kita jemput 3 orang panel yang hebat bagi saya. Mungkin ada yang kenal, ada yang belum kenal. So kita akan kenal lah sama-sama. Saya akan kenalkan setiap ahli panel kita. Sebelum kita kenal nama, kita tengok dulu video yang kita prepare sikit ke panel setiap ahli panel-panel. So yang pertama Cik Izwan Mazlan. So Cik Julizan boleh tolong play. Boleh. Okey. So hebat. Memang sangat hebat. Kita nak edit video ni pun terlampau banyak video dia. Kita jenuh pilih. Bukan senang. Nak buat nanti senang sebab banyak sangat video. Simple, kita cut sikit. Okey, siapa tak kenal lah Cik Izwan Mazlan, CEO Perniagaan Mazlan dan Hashimah. Terima kasih join kita malam ni. Okey, yang kedua, panel kita yang kedua. Cik Syarizul Mat Sali. Okey, kita tengok VT. Okey, tu premis perniagaan Cik Syarizul Mat Sali, pengarah Ultimate Auto Garage. Okey, saya tak pernah jumpa Cik Syarizul.
duk tengok TikTok. Dia rajin main TikTok. Saya pun tak berani. Okey, itu panel kita yang kedua. Seterusnya, panel kita yang terakhir, Encik Putus sikit. Ismail Ahmad. Okey, Kita baik. tengok DP. Putih ya. Sorry. Okey. So, inilah 3 panel kita malam ni. Semua hebat-hebat. Saya punya line clear tak? Okey je. Takut putih-putih ya. Dah okey. Tadi dia line putih-putih, sekarang okey. Okey. So, sebelum saya mulakan soalan kepada panel-panel kita, saya ucapkan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar, usahawan-usahawan malam ni. Ada 102 usahawan yang ada malam ni. Terima kasih. Kita target sebenarnya 100 je. Ni dah lebih 102. Ramai lagi yang nak masuk ni, saya harap. Okey, macam saya kata tadi, tujuan kita buat ni lebih kepada kita nak buat bagi ada satu platform supaya usahawan-usahawan dapat share experience dengan knowledge. Okey, kita akan plan program ni setiap bulan. Ini yang kita rancang. Bulan ni, ini tajuk dia lah, Untold Story. Next month kita dah plan dengan panel-panel yang hebat juga. InsyaAllah, umur panjang kita akan buat. Okey, Untold Story ni bukanlah kita kata cerita yang kita tak pernah dengar. Mungkin ada kita dengar, cuma tak berapa jelas macam mana mereka ni boleh berjaya. Okay. So, first panel kita, Cik Iwan Mazlan. Soalan yang akan ditanyakan lebih berkisar kepada keupayaan modal. Okay. Kita semua tengok Iwan punya kedai tadi cukup besar. Bukan sikit-sikit modal nak siapkan bangunan macam tu. Okay. So salah satu aspek modal. Okay. Sumber modal ni banyak. Ada modal sendiri, ada modal mak ayah, ada modal agensi. Okay. Kadang-kadang modal daripada pinjaman ni pun dia boleh menjadi vitamin, dia juga boleh menjadi racun. So macam mana kita nak kenal pasti sama ada dia racun ataupun. Ada Iwan, berdasarkan pengalaman, Iwan sukar tak nak dapatkan pinjaman ataupun boleh kongsi kisah perjalanan sebelum nak pinjam, semasa dan selepas. Dia ada fasa-fasa dia. Okey. Tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Cik Iwan Mazlan. Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Saudara Izan, Saudara Majdi menjemput saya pada malam ni. Rasa sebenarnya yang ni pertama kali juga saya orang kata dijemput macam ni. Biasanya saya ni duduk di belakang tabir. Saya pun tak bercampur dengan usahawan, jarang. Biasanya saya ni Tegak rambut tu.
Sibuk di bengkel. Ya. Tapi kali ni saya rasa orang kata kita dah nak kena mula sesuatu. Sebenarnya saya nak cerita bagi, saya ni memang orang yang memang duduk di dalam kelompok saya sendiri. Saya berniaga, maksudnya saya dah habis belajar. Saya cerita sebuah sikit lah. Perniagaan Mazlan dan Hashimah ni sebenarnya saya ni generasi kedua. Saya anak kepada Encik Mazlan, saya anak sulung dia. Jadi cerita bab loan ni, saya nak cerita saya ni ada satu masalah pasal loan. Sebab perniagaan bapa saya ni dulu asal daripada bengkel di tepi rumah dan alhamdulillah orang kata dengan penat lelah dia tu dia berjaya buka kedai walaupun tak ada hoist, tapi nasib kami tak baik. Jadi mana kata pada umur saya darjah 5 tu perniagaan bankrupt, jatuh muflis. Jadi dari situ saya waktu tu saya kecil lagi. Jadi kita ni ada masalah dengan loan. Jadi saya ni sangat trauma dengan loan. Kalau Encik Majdi ni dengan ProWheel ni memang orang kata banyak tunjuk kat saya yang benda loan ni, loan pinjaman ni sangat penting. Saya habis belajar tahun 2006, saya ambil masa lebih kurang 2 tahun untuk saya ambil semangat untuk buat loan ni. Jadi saya rasa waktu tu kita ni bergerak solo. Maksudnya saya ambil masa yang panjang lah. Pada tahun 2008 tu saya start dapat loan MARA. Waktu tu saya rasa macam sesuatu yang itulah kita boleh bayar atau tak boleh bayar kan. Kita takut. Kita takut dengan apa yang kita cuba buat ni benda tu tak jadi. Adakah benda tu akan menjadi racun? Macam Majdi kata tadi, saudara Majdi kata, kalau benda ni tak menjadi dia akan jadi racun. Dan bagi saya waktu tu saya buat loan kali pertama tu saya rasa saya kena plan betul-betul, rancang. Bagi saya kalau benda ni memang kena ada rancangan. Janganlah kata kita ni bila nampak duit kita dah mata kelabu. Alhamdulillah selepas kita dah rancang perjalanan, maksudnya kita dah buat bisnes, kita buat betul-betul. Jadi kita tunjuk komitmen, kita buat bayaran, kita disiplin dan alhamdulillah kalau untuk pengetahuan tuan-tuan pada tahun 2016 tu Tuan Majdi ni macam biasalah, Tuan Majdi ni memang dia sebagai saya tak malu cakap lah, memang saya nak kena akui dia adalah guru saya. Walaupun kalau dari segi sudut berniaga ni mungkin saya ni bapak saya dah berniaga lama, saya pun dah berniaga lama. Jadi orang kata dia buka satu lembaran baru bagi saya. Orang kata dia lah maksudnya ProWheel ni sebagai satu idola lah bagi saya. Mana kata kita senang je, kita nak setengah orang ni bila dia bercakap. Tapi macam ProWheel ni dia tunjuk. Dia tunjuk kat saya yang benda tu dia buat menjadi. Dan alhamdulillah perancangan dalam masa 5 tahun tu sekali lagi itulah loan MARA tu lulus tau. Saya dapat lebih kurang 4 juta ringgit. Jadi alhamdulillah perancangan tu 5 tahun menjadi. Dulu kita pun lukis atas kertas tapi kali ni benda tu rezeki Allah. Mana kata saya pun mendapat sokongan daripada kawan-kawan dan saya tak lupa jasa kawan-kawan saya. Alhamdulillah pada tim saya kita pun berjaya lah. Bagi saya kejayaan ni bukan dari segi kita dapatkan loan lah. Mana kata kita pun tahu cara nak urus. Sebenarnya pembayaran tu apa yang kita nak guna, apa yang penting untuk kita expand kita punya bisnes. Yang penting fokus kita kena tepat lah. Jadi barulah dia boleh jadi madu. So itu Tuan Majdi, boleh? Dia Iwan, kalau macam Iwan apply, waktu Iwan apply dari segi tempoh masa kan, kita nak plan bila loan tu dapat, bila loan tu turun, kita nak plan dengan projek kita duk jalan. So macam mana Iwan, sebab saya tengok Iwan ambil masa agak panjang juga nak siapkan projek kedai ni. So dari segi kelulusan tu apa rasa? Okey. Tu yang saya kata tadi. Kalau nak harapkan orang yang macam saya yang sibuk dengan spana, sibuk dengan urusan operasi, benda ni akan jadi panjang. Sebenarnya benda ni tak sesusah mana sebenarnya.
Apa yang saya rasa lah, yang penting usahawan ni kena bermula pada diri dia dulu. Dia kena tunjuk. Dia kena tunjuk dulu apa komitmen dia. Kemudian saya rasa dari segi kita kena bina repo dulu. Maksudnya kena bina hubungan. Dari segi loan saya rasa tak ada isu. Yang penting usahawan tu nak kena kuat. Sebab kalau ikut dalam checklist loan tu pun tak sesusah mana. Benda basic saja. Jadi biasanya kalau dari segi loan tu, macam loan mara tu agak lambat lah disebab di sebelah side saya tu saya tak kurang kemahiran. Maksudnya macam contohlah, sekarang ni macam contoh, si Majdi, Tuan Majdi ni memang dah arif. Orang kata si Izan. So orang kata kita ni dah dapat satu plan, dah dapat. Yang penting kita nak kena tahu formula dia tu. Itu yang cara yang paling penting. Saya rasa tak sesusah saya dululah. Buat masalah ni, itulah kita ni bila kita bergerak dalam orang kata satu pasukan ni, mana kata kita lebih kuat. Maksudnya lebih mudah. Okey. Baik. Okey. So saya teringat dulu Iwan pernah cakap sebelum dia besar macam ni lah. Dia pergi KL, orang akan tanya Tiba-tiba keras. Rowil ke? Itu dulu. Kan? Dengar suara? Suara dengar ke macam mana Putih? Kadang-kadang dengar, kadang-kadang putih. Dia ada Okey. line dulu. Okey. So sekarang itu dulu. Maksudnya kalau mai daripada Lusak orang kata Prowil. Sebab orang kenal Din dengan saya. Tapi lah ni dah berubah. Orang kena Alustak orang tahu PMH, Perniagaan Mazlan dan Hashimah. Tahniah Iwan. So saya yakin yang setiap usahawan ada peluang untuk berjaya macam Iwan. Cuma macam Iwan kata tadi, kena percaya kat diri sendiri, kena konsisten buat apa yang kita tahu buat. Jangan kita tiru orang, orang buat kita buat, itu dia susah nak jadi. Okey, Syarizul Maksali. Tuan dengar saya ke? Tuan Syarizul? Ya, dengar bos. Okey. Alright. Soalan berkenaan soalan, dengan prinsip pegangan dan kepercayaan. Okey. Dia orang yang sukses ni, dia ada satu prinsip. Maksudnya kadang-kadang kita kata kita buat perniagaan. Orang akan cerita peluang-peluang yang macam-macam peluang, tambah-tambah dalam keadaan COVID ni. So prinsip tu penting. Betul-betul dengar tak? Putus-putus tapi boleh lah. Dengar. Boleh okey. Alright. So soalan kat tuan, boleh tak tuan kongsi sikit apa prinsip yang tuan tanam dengan tim? Maksudnya kita nak pergi jauh, kita nak tim kita sama-sama ikut apa yang kita nak. So macam mana tuan kontrol benda tu dengan staff? Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, sebelum saya terima kasih sebenarnya saya ucapkan pada tim Prowil. Dengar bos? Oh, dengar clear. Dengar tim Prowil, Tuan Majdi dan juga Tuan Izan lah. Kerana jemput saya jadi panel. Kalau ikutkan berbanding panel lain sebenarnya jauh panggang dari api ni bos. Tapi bila saya fikirkan Tuan Izan ni jemput, saya tak boleh menolak. Sebab dia banyak bantu saya, jadi saya tak boleh tolak lah. Saya terima juga jemputan. Walaupun sebenarnya kita orang ni kedil je, kecil je. Itu tadi tu cerita yang berjaya, belum berjaya lagi bos. Okey, jadi yang saya kagumi juga Tuan Izwan Mazlan dan juga Tuan Is lah. Jadi saya tengok itulah kita punya impian. FPMH dan juga Is ni memang saya jadikan kita punya idola juga. Kan kita nak ke arah bengkel diorang. Jadi berbalik kepada soalan bos tadi, kalau tanya saya bos, kita sebenarnya bos, saya buka bengkel ni sebenarnya ni kita cerita history sikit lah.
Saya berbanding dengan Tuan Izwan Mazlan tadi, kami ni bermula ni dengan tak ada apa-apa. Kalau kata Tuan Izwan tadi, dia punya keluarga dah memang memulakan perniagaan. Tapi saya adalah orang pertama yang berniaga dalam keluarga. Dalam keluarga saya tak ada orang berniaga kecuali sajalah. Tu. Jadi dan kita orang punya modal memang tak ada bos. Memang tak ada modal. Kumpul-kumpul duit sendiri jalan. Jadi itu serba sedikitlah tentang kita punya background bengkel kita lah. Jadi apa yang kita orang, kenapa kita buka bengkel ni sebenarnya kita dengar tak? Dengar. Okey. Dengar. Jadi kita melihat ada masanya ini pengalaman sendiri ya bos. Pengalaman sendiri, pengalaman adik-beradik semua kan, keluarga, yang mana bila kita pergi mana-mana bengkel ni, ada segelintir bengkel yang kita tengok dia budaya kerjanya agak keras. Kasar kan, bersikap acuh tak acuh. Jadi atas dasar ni kita kadang-kadang kita nak betulkan keadaan ni. Jadi prinsip yang pertama yang kita ambil sebenarnya, apa yang kita terapkan kat bengkel ni adalah yang pertama adalah mesra. Jadi mesra lah. Mesra maksudnya mana-mana pekerja yang datang ke kita punya bengkel dan dia mesti ada sifat, dia tak ada keras lah. Boleh melayan customer tu dengan mesra lah. Tu yang pertama lah. Jadi yang kedua adalah kita selalu terapkan pada kita punya staff yang pastikan kita sentiasa berlaku jujur lah pada semua pelanggan. Walaupun sebenarnya kita orang ni memang ada terapkan, tipulah kita kata kita tak mengejar sale. Tapi dalam kita mengejar sale tu, memang kita terapkan, kita bagi tahu kat pomen semua, dalam kita kejar tu, pastikan kita bagi tahu perkara yang betul lah. Kita tak nak cakap seolah-olah kita ni benda yang tak rosak, kita kata rosak semata-mata nak mengejar hasil. Jadi jujur tu prinsip kedua lah yang kami pegang, supaya kita pastikan apa yang kita dapat, pendapatan yang kita dapat adalah rezeki yang berkat. Itu yang kedua lah. Yang ketiga cekap. Jadi kadang-kadang orang bagi saya yang ketiga cekap ni, saya pastikan yang mana dekat bengkel yang kami ni pekerjanya semua mahir dan cekap. Jadi benda ni ramai yang kadang-kadang orang takut. Bagi saya orang takut memberi, bila kita nak ambil orang yang cekap dan mahir, selalunya benda ni dia melibatkan gaji. Jadi orang takut nak aku kata labur gaji yang besar, gaji yang tinggi sikit, nak dapatkan orang yang bagus. Tapi bagi kami cuba dapatkan yang terbaik, tak apalah. Kita bagi gajinya berapa yang kita mampu, mungkin tinggi sikit daripada yang biasa, tapi dia punya kerja dalam keadaan terbaik lah. Jadi 3 prinsip ni bos. Maksudnya kita pertama, kita berlaku orang cakap mesra, kedua jujur dan cekap lah. Tu 3 prinsip yang kita terapkan dalam kita dengan semua staff lah. Tu saja bos. Okey, Tuan. Okey, mantap. Ada orang komen ni. Mantap. Ada orang chat ni kata apa King TikTok dia kata. King TikTok. Dia kata ultimate King TikTok. Dia nampak macam selebriti. Dia cakap tu fluent je. Dahsyat. Kita pun tak boleh lawan. Tapi saya setuju dengan apa yang Encik Rezu cakap tadi. Sebenarnya pekerja kita ni aset. Okay. Macam mana kita nak naik, semua bergantung kepada dia orang. Macam mana kita nak bentuk tu penting. Banyaklah, ada yang cara kita ambil pekerja yang dah mahir, ada yang kita latih daripada student praktikal dan mahir. Tapi bagi saya bengkel ni satu industri yang challenging. Sebab turnover staff yang kita tak boleh kontrol. Banyak isu yang berbangkit. Yang tak pandai, kita latih bagi pandai. Tiba-tiba dah pandai, pergi kerja dengan orang lain.
kan? Yang nak masuk, yang pandai pun kena bayar gaji tinggi. So ini cabaran lah yang saya salute dengan tuan-tuan semua. Bukan senang nak berjaya. Okey, kita nak ke panel yang ketiga. Tak dengar lagi suara dia malam ni. Cik Ismail Ahmad, saya panggil dia Abang Is. Abang Is, ada ke? Ada. Ada. Oi, kepiah malam ni. Ya, Okey, ni Abang Is ni orang kampung saya, orang Pantai Remeh. Dengar tak? Jan, kalau putih-putih hang kena beritahu. Dia tadi putus sikit. Tapi okey lah, ni jalan Okey. balik. Jalan balik Lain Okey. tak clear, ni pasang Unify dah ni. Okey, Abang Is. Kita dalam, saya rasa ramai-ramai ni Abang Is antara yang senior juga di kalangan 3 panel ni. Yang orang lama berniaga lah. Yang saya tahu. So nak Harung. Halo? Dengar tak? Putih-putih ke? Ulang sekali. Okey. Saya nak tanya pasal cabaran. Okey, banyak cabaran. Kita tahu semua usaha banyak cabaran. Tapi macam mana nak settlekan masalah? Cabaran yang saya nak tanya ni, kita hari-hari ada masalah. Kita nak kena selesai. Apa teknik yang Abang Is guna untuk settlekan masalah? Sebab bagi saya, seorang pemimpin, seorang pemilik syarikat kena pandai selesaikan masalah. So silakan Abang Is. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Cik Majdi selaku moderator kita pada malam ni. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terima kasih juga kepada Prawil yang menjemput saya pada malam ni. Juga sahabat-sahabat semua jemput daripada panel-panel lain, Izwan, Cik Izwan, Mazlan, Cik Syarizul yang dijemput juga pada malam ni. Alhamdulillah. Jadi clear? Saya clear? Okey, berkenaan tentang soalan untuk penyelesaian masalah, elemen atau elemen penting penyelesaian masalah. Jadi ialah masing-masing ada cabaran masing-masing kan, walaupun kita dalam keadaan yang sama otomotif, tapi kesenian tu lah masing-masing ada kesenian masing-masing. Jadi kita selalu dengar orang kata kan, kalau berniaga ni kena mental dan fizikal lah kan. Jadi bagi saya tak cukup dengan mental dengan fizikal ni untuk kuat. Jadi bagi saya yang paling baik adalah sistem lah. Jadi untuk menangani masalah, menyelesaikan masalah, kadang-kadang masalah yang datang ke kita ni memang berulang-ulang pun kan, tak ada masalah lain pun. Rata-ratanya masalah yang sama juga. Tapi bila masalah yang sama tu bila dah lama tu kita dah kenal pasti masalah tu, jadi kita buat sistem lah. Jadi sistem yang akan dapat menangani lah masalah tu kan. Jadi penting lah untuk dia tak berulang-ulang, kita mesti buat satu aturan ataupun SOP kerja yang betul. Yang tu yang saya nampak yang sangat berkesan lah. Jadi kalau dengan saya juga belajar dengan kawan-kawan. Saya juga sebenarnya belajar dengan kawan-kawan lain juga tentang peraturan sistem. Cik Majdi pun banyak bantu saya, bantu kami. Jadi Cik Jan semualah, Prawil pun banyak tolong, dan kita pun rajin juga berjalan-jalan lah ke sana sini, kawan-kawan jumpa dan tanyalah. Tapi yang rata-rata yang kita tengok, kalau contoh-contoh lah masalah kan. Masalah ni yang sama juga. Dan kalau kita tengok masalah pekerja, tu masalah di antara masalahnya masalah return job, mungkin masalah sale dan lain-lain lah. Yang tu memang lebih kurangnya macam tu je. Jadi kalau masalah pekerja ni memang dia ada sistem untuk pekerja tu, memang ada lah. Untuk kedatangan ke,
Yang tu pun semua kena buat aturan, bukan pakai mulut dah lah. Semuanya nak kena bertulis kan. Sebab kita pun tak larat lah nak marah-marah. Tak larat takkan sampai tahap nak maki-maki kan. Jadi kita buat sistem, kita buat aturan kerja. Jadi ada penalti ke apa semua kan. Dengan kita bagi, kita ambil balik. Jadi diorang akan berhati-hati. Ya, mungkin juga macam return job pun ada sistemnya. Saya dapat penyelesaian masalah lah, kurang lah. Sekarang ni alhamdulillah. Jadi masalah seal juga macam tu lah. Dulu kita tak ada plan. Cara dulu-dulu ni tahulah banyaknya nak kena kaji kan. Banyak kaji sendiri. Dulu tak banyak sahabat-sahabat yang dekat-dekat kita yang sama macam bisnes kita kan. Jadi banyaknya dulu ni ikut dan lah. Kaji-kaji sendiri lah. Kaji sendiri, langgak tiang, langgak dinding, langgak bendui semua kan. Sementara nak dapat pengalaman. Dia berbeza lah dengan keadaan sekarang ni. Kita sebenarnya banyak peluang. Kawan-kawan yang hebat pun banyak sekeliling kita kan. Kita kena rajin, kena berjalan bertanya, tengok apa-apa yang dia orang boleh share, kita boleh kutip lah. Yang mana jadi kita boleh skip lah masa tu, tak perlu kita ambil masa yang lama untuk berjaya sebenarnya. Jadi semua ni perlu ada sistem yang baik hinggalah boleh berjalan secara auto run lah. Jadi alhamdulillah sekarang saya pun dah tak banyak dikenal dan kurang lah dah dengar masalah tu kan. Jadi alhamdulillah masalah-masalah kecil staff yang handle lah, masalah manpower kita yang handle. Jadi masalah-masalah yang besar tu barulah dapat pada saya dan kita selesailah apa yang semampunya. Jadi insyaAllah dengan keadaan tenang lah nak apakan daya kan. Kalau kadang-kadang kita sendiri masalah tu kita tak dapat nak buat apa kan. Kadang-kadang boleh masalah tu kita boleh selesai. Kadang-kadang ada masalah ni sampai tahap kita diam dulu, nanti dulu kan. Jadi insyaAllah saya yakin masalah ni kita ambil sebagai nikmat lah dalam perniagaan ni. Kalau kita ada emosional sangat untuk selesaikan masalah-masalah tu, kadang-kadang kita tak mampu, kita tekanan kan. Kita pressure, kita patah balik handbrake apa semua kan. Jadi bagi saya sekarang ni, saya kalau dapat masalah saya akan anggap tu sebagai nikmat lah untuk saya. Jadi jangan pening kan. Apa yang kita boleh buat kita sebut alhamdulillah macam tu lah. Jadi selagi kita tak melanggar kesalahan-kesalahan dalam agama khususnya ataupun diri kita, jangan risau kan. Ujian tu adalah nikmat yang perlu kita nikmatinya lah. Itu pendapat saya lah. Jadi kalau saya ada yang besar punya masalah, saya akan sebut apa? Wahai masalah yang besar, aku memiliki Allah yang Maha Besar. Itulah untuk ubat diri sendiri itu kan. Jadi macam-macam lah sepanjang perjalanan 18 tahun, 20 tahun ni, macam-macam yang dilalui. Jadi macam-macam yang nak boleh mengubat diri sendiri itu, saya rasa yang paling best sekali macam tu lah. Kita kena sistem tu lah, sistem yang paling penting. Okey, itu saja. Terima kasih banyak Cik Fajri. Baik, Abais, saya suka dengan point. Oh, makin parah ni. Main tak Point stop. yang Abais highlight tadi. Putih-putih lagi. Okey. Okey tak? Dia putih-putih sikit. Putih-putih no. Nak kena tukar line ni. Okey ya. Saya recap balik apa yang Abais cakap. Yang pertama, jumpa kawan-kawan. Kawan-kawan ni maksudnya kawan-kawan yang satu industri. Sebab mungkin kawan kita yang kita kenal boleh selesaikan masalah sebab dia dah jumpa masalah tu dulu. So kita jangan duduk sorang-sorang. Itu yang saya boleh kupas apa yang Abais cakap. Jumpa kawan-kawan, sembang, sekali-sekala kita share apa yang kita boleh selesaikan setiap masalah yang berlaku. Yang kedua, sistem pun betul. Tanpa sistem, masalah akan berulang-ulang kali datang. Ini yang biasanya menyebabkan kegagalan. Okey. Yang ketiga, jangan beremosi. Betul, yang tu saya sangat setuju. Kadang-kadang masalah tu boleh selesai kalau kita duduk diam, istighfar. Dengar tak? Okey. Sama-sama. Tadi putih-putih. Okey.
Alright, so jangan beremosi dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih Abang Is. Satu perkongsian yang menarik. Okey, saya nak patah balik dekat Iwan. Okay, Iwan. Pasal bila nak membesarkan perniagaan ni, bila saya tengok Iwan, saya dulu sebelum saya jumpa Iwan, saya tak sangka Iwan nak buat sebesar ni. So kita pun ceritalah konsep perniagaan, semua-semua ni lah. Cakap senang. Tapi bila nak buat, kita yang nak menanggung risiko. Kita tak tahu apa nak jadi ke depan. Ini yang selalu ditakuti oleh usahawan. Kalau aku buat besar ni, ada nak boleh survive? Kan? So, macam mana boleh Iwan kongsi tak? Apa faktor yang Iwan rasa Iwan sanggup berubah daripada dulu punya saiz perniagaan dengan sekarang yang melibatkan pelaburan yang saya percaya mencecah jutaan ringgit. Mungkin usahawan-usahawan lain pun nak tahu. Sebab ini kebanyakan usahawan dalam dilema. Apabila bercakap berkenaan nak labak dalam bisnes yang sama, cuma saiznya akan membesar, tetapi adakah kita mampu untuk melonjakkan sale kita? Itu semua orang berfikiran macam tu. So Iwan boleh kongsi sikit macam mana, apa yang faktor utama untuk mendorong Iwan untuk berubah? Silakan. Baik, terima kasih Saudara Majdi. Jadi sebenarnya soalan ni dulu saya pun tanya diri saya juga. Sebenarnya saya takut. Sebenarnya nak memikul tanggungjawab sebagai anak meneruskan perniagaan bapa seorang yang tegas. Maknanya kami ni tak ada pendapatan yang lain daripada dulu. Sampai orang kata waktu zaman susah dulu pun tak ada pendapatan lain. Sampai jatuh buat kedai tepi rumah. Sampai bapa saya dah kata dunia otomotif ni tak ada masa depan. Jangan dah ambil otomotif ni, bergaduh. Tapi saya ni tekad. Maksudnya kita ni dah minat kan. Jadi orang kata walaupun keluarga saya tak restu pada mulanya, bayangkanlah nak buat loan yang besar-besar ni lagi kita takut. Sebab saya merisikokan orang kata pendapatan keluarga. Saya akui perniagaan sekarang ni pun memang saya menggunakan perniagaan ni, bisnes ni untuk bantu keluarga saya. Kalau dulu bapa saya buka bengkel, bela kami adik-beradik, adik-adik semua guna duit ni. Sara kami sekeluarga. Tapi bila saya dah mula ambil alih bisnes ni, saya nampak benda ni boleh pergi jauh. Tapi kita perlukan rancangan. Saya ni dah orang kata dah buat bisnes macam saya setuju dengan Abang Is tadi. Masalah ni hari-hari kita jumpa. Kita tak boleh nak selesai. Kadang-kadang kita ada masalah kapasiti ruang tak cukup, masalah tenaga manpower tak cukup. Jadi saya rasa saya nak kena ubah. Saya dah tak sanggup dah. Maksudnya dulu kita buat bengkel, bila masa musim hujan tu kita kena stop kerja, basah semua kereta customer. Jadi saya menggunakan masalah-masalah ni tadi, kumpul semua masalah, kita cari jalan penyelesaian. Maksudnya kita nak kena invest, staff tak cukup, facilities. Jadi saya akan selalu bertanya customer, apa kekurangan saya? Saya minta feedback customer. Apa yang perlu saya? Dan saya tanya kawan-kawan. Sama juga dengan Tuan Majdi tadi. Waktu dulu ProWheel ni makna kata menjadi satu contoh bagi saya. Bayangkanlah kita nak buat pelaburan yang besar. Saya tak malu cakap. Dulu kalau saya pergi ke KL, orang cakap bila dari mana? Alostar, ProWheel ke? Pergi mana-mana semua orang sebut ProWheel. Jadi saya tengok maknanya setiap usahawan ni semua boleh buat. Kadang-kadang saya akui, mungkin tuan-tuan kat sini semua memang power, memang hebat. Cumanya kita tak cukup modal. Kita tak cukup kapasiti. Kita tak cukup suntikan dana. Kadang-kadang kita ada idea, tapi kita tak cukup modal nak buat. Kita nak tambah staff, kita perlu modal. Kita nak beli mesin, kita perlu modal. Kita nak cantikkan bengkel, nak buat bumbung, tak nak kena hujan, nak beli scan tool, nak beli scanner, kita nak buat kereta yang lebih advance. Jadi kita perlu modal.
Jadi saya pun minta restu daripada mak ayah saya, walaupun mereka ni dah bersara. Sebenarnya Encik Mazlan dan Hashimah ni dia sekadar nama. Maksudnya orang nampak nama, tapi saya nampak benda ni semangat saya. Walaupun company itu memang mak ayah dah tak duduk dalam company, tapi saya dah janji diri saya, itulah semangat saya. Jadi saya minta restu mak ayah saya, mak, abah doakan saya, itu yang saya buat loan besar. Dan alhamdulillah selepas saya terima loan yang besar ni, saya gunakan fokus betul-betul. Saya tak lari langsung daripada apa yang saya rancang. Alhamdulillah. Macam saudara Majdi dulu pernah cakap kat saya, kita fokus dengan apa yang kita buat, kita usaha, kita minta doa. InsyaAllah rezeki itu akan datang. Dan alhamdulillah hari ini hasil daripada setakat ni lah, walaupun saya buat dalam bisnes construction ni dalam orang kata PKP, PKPD, tapi kita berjaya siapkan. Macam saya setuju dengan Abang Is kata tadi, anggap proses tu, ujian tu satu nikmat. Alhamdulillah kita dah capai lah. Dan apa yang impact, macam Tuan Majdi tadi sini, impact daripada apa yang saya dah labur, alhamdulillah. Transformasi tu berubah 360. Dari segi jualan kita meningkat. Dari segi jualan meningkat, kedai kita lebih sistematik. Kalau dulu kita ni orang kata waktu hujan ni kita dah takut. Bila hujan saja mekanik akan kata, bos, hujan bos, hujan. So saya kata ambil kain tutup-tutup. Sebab yalah kereta cantik-cantik semua kan. Jadi customer pun tak ada kepercayaan. Tapi bila masa saya buat facilities, saya menggunakan apa customer nak tu, feedback customer tu saya buat, alhamdulillah saya dapat customer baru, jualan meningkat. Dan saya tambah tim pula alhamdulillah rezeki saya dapat tim yang baik-baik. Orang kata saya tak menyesal. Dan hari ini saya terima kasih. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang orang kata beri petunjuk pada saya dulu. Terima kasihlah pada Prowil banyak tunjuk saya, saudara Majdi, Solahuddin, okay, yang banyak orang kata macam Abang Is kata tadi, kadang-kadang kita jumpa kawan-kawan, tujuan dia mudah je bisnes ni. Masing-masing dah ada map, masing-masing dah tahu jalan. Jadi kita dapatkan peta tu bagi dekat kawan kita. Sebenarnya kita bantu kawan ni kita pun tak susah. Mana kata kita ni orang kata membantu orang lain, kita tak rugi apa-apa pun. Dan hari ni malam ni walaupun benda ni sebagai satu kali pertama lah saya di macam ni, saya tak pernah ni, saya tak pernah buat Zoom meeting, biasa tengok anak ya. Tapi malam ni saya rasa saya minta maaf, saya mungkin ada orang kata kelemahan saya lah, tapi saya malam ni saya tak ada apa, saya nak cerita aja. Saya nak kongsi apa yang saya dah lalui. Sebenarnya kita nak buat bisnes, orang kata ambil daripada mak ayah ni adalah benda yang susah. Amanah. Nak jaga amanah keluarga ni adalah satu benda yang sangat susah. Sebenarnya doa mak ayah lah. Alhamdulillah Majdi. Terima kasih sebab orang kata segala apa yang kita rancang tu diizinkan. Majdi, terima kasih. Betul. Saya nak quote apa yang Din selalu cakap kat saya dulu. Business owner ni dia kena ada darah pahlawan. Apa jadi, apa mai pun kita langgar. Sebab prinsip dia senang. Kalau orang lain boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Kita suka tengok, kalau kita tengok macam usahawan nan bumi, usahawan Cina, mereka ni tak ada grant, mereka tak ada pinjaman-pinjaman mudah. Tapi kenapa mereka boleh sukses? Dan kenapa kita tak boleh? Hal tu yang selalu saya ingatkan diri saya dengan saya ingatkan kawan-kawan lah. Okey, terima kasih Wan. Untuk round yang kedua, saya nak pergi dekat King TikTok, Saudara Syarizul. Apa Syarizul? Okey, saya duk tengok juga naik dekat wall saya pasal marketing yang Syarizul buat. Okay. Saya terus terang, saya tak mampu nak buat macam tu. Saya tak berani nak menari depan kamera. Hebat. So yang saya tahu, kita semua tahu, aktiviti pemasaran ni memang satu nadi dalam perniagaan. Dia tak boleh buat sekejap-sekejap. Dia kena konsisten saja.
Okay. So nak tanya Syarizul, ada team ke macam mana yang boleh buat idea TikTok, sebab tengok tiru ke original ke macam mana? Sebab cara tengok fresh, tak banyak bengkel yang berani buat. Okey, tuan, silakan. Okay, bos. Tumpang tanya bos. Contoh Ya. saya nak tanya. Hmm. Yang untuk isu masalah tadi, Ya. boleh saya tambah sikit ke? Boleh. Ke segmen lain? Silakan. Tak ada Okey. masalah. Silakan. Sebab benda ni saya terpaksa kongsikan jugalah. Sebab ini pengalaman kerja saya di tempat lama di mana saya dulu menjaga ramai orang. Lingkungan 150 hingga 200 orang yang di bawah saya, dan mungkin dalam lingkungan 100 mesin yang saya perlu jaga. Jadi apa pengalaman saya untuk isu masalah bila saya bawa, yang saya bekerja di tempat syarikat Jepun dan saya bawa ke bisnes. Jadi saya boleh katakan bisnes yang apa yang saya buat ni sebenarnya 20 kali ganda lagi senang daripada kerja yang lama saya. Jadi itu yang kita rasa macam agak mudahlah kita nak gerakkan, sebab kerja lama saya tu lagi mencabar dan tempohnya lagi pantaslah. Jadi untuk masalah isu-isu masalah ni sebenarnya ramai yang tak faham dia punya teknik tu. Maksudnya problem solving teknik tu ramai yang tak faham macam mana, apa step dia kan. Jadi sebenarnya contoh saya kata, bila kita ada sebarang masalah, jadi teknik-teknik tu kita kena betul. Pertama sekali kita kena kenal pasti masalah tu. Banyak orang bila ada masalah, contohlah kita kata pomen dia lambat buat kerja contoh kan. Jadi kadang-kadang kita terus tiaw pekerja tu kan, kenapa lambat, tapi kita sebenarnya sebagai management kita kena tengok dan kenal pasti dulu masalah tu masalah apa. Kita cek dulu apa masalah sebenar. Bukan tiaw dulu. Jadi kita nak tahu kesalahan pada memang pekerja tu slow ataupun kesalahan dekat management. Okey, saya tunjuk. Jadi contoh bila kita kenal pasti, kita cuba analisis apa punca dan juga result dia, lepas tu kita ambil action. Dan kita ambil action. Action ni selalunya hard action dengan soft action. Contoh saya ambil contoh yang pomen lambat buat kerja. Pernah satu kes yang kita cek, kita tengok pomen kita kadang-kadang lambat. Kenapa dia orang ni lambat kan? Kita tengok lambatlah. Bila kita perhalusi sebenarnya rupanya apa? Rupanya tool tak cukup. Kan? Jadi kita tengok alamak, itu je punca. Jadi kita kenal pasti tool tak cukup, itu yang kita ambil action. Pertama, kita beli seorang satu. Kan? Contoh tool tak cukup, kita beli supaya diorang tak ada lagi masalah kongsi-kongsi tool. Itu antara step dia lah. Pertama kenal pasti, analisis, dapat result apa punca masalah, kita ambil action, hard action dan soft action. Hard action dengan soft action ni ramai yang tak jelas. Kita bila ada masalah, pertama sebelum kita ambil hard action, kita boleh buat soft action dulu. Apa soft action yang kita boleh buat? Yang awal yang kita boleh buat adalah briefing. Memberi meeting secara lisan, arahan secara lisan. Kan? Sebarang masalah pertama kita bagi soft action dulu. Itu pertama briefing. Briefing kadang-kadang pengalaman saya kerja lama dulu, bila ada masalah kita briefing je. Contohlah target tak dapat. Contoh target tak dapat. Target tak dapat, saya briefing, lepas esoknya tu dapat. Ini belum buat hard action baru buat soft action. Jadi benda-benda macam ni pertama kita buat soft action. Kita tengok macam mana. Lepas tu sama juga yang indication. Kadang-kadang dia orang ni tak jelas. Kan tool bersepah-sepah. Kan? Jadi itu yang melambatkan kerja. Jadi kita cuba sediakan tempat yang betul, buat indication, kan? Buatlah kita kasih jelaskan perkara tu. Kalau masih berlaku lagi, kita ambil langkah hard action. Jadi hard action ni benda yang kata okey, dia orang tak akan buat silap lagi. Dengan hard action. Jadi benda-benda ni bila
bila kita dah buat soft action, kita dah buat hard action, kita buat SOP. Itu kita kata penguatkuasaan. Ini yang saya tak pasti sebab benda ni adalah perkara normal saya bekerja di tempat lama. Jadi kadang-kadang saya tak pasti adakah bengkel-bengkel kita semua, kawan-kawan semua ni adakah ada SOP. Bengkel kami pun tak adalah SOP yang jelas, tapi at least kita ada ke arah tu. Benda basic ada lah. Basic kita ada. Jadi bila kita dah buat penguatkuasaan, SOP dan last kali kita buat pemantauan. Jadi itulah yang saya boleh sharing lah supaya orang jelas ni. Kadang-kadang masalah ni berulang sebab SOP tu tak ada. Betul. Jadi itu sedikit perkongsian untuk yang isu masalah tu, bos. Okey, terima kasih. Itu saja, bos. Tadi tuan, soalan pasal tu marketing. Ya. Okey. Idea tu. Okey. Dia macam ni, bos. Pertama sekali saya nak jelaskan yang saya ni bukan orang kata student ke pelajar. Nari sikit. Sebelum cerita. Demo sikit. Demo tak boleh. Sikit ya. Baru boleh shock teruskan perbualan tu. Okey, bos. Okey. Pertama sekali itulah saya nak cakap yang saya ni bukan betul-betul orang kata student yang orang kata formal belajar marketing. Jadi saya ni belajar daripada pengalaman. Jadi saya boleh katakan tak boleh jadi cara saya betul, boleh jadi cara saya tak betul sebab kadang-kadang kita pun try and error juga. Jadi itu perkara pertamalah saya nak jelaskan kan. Perkara yang kedua saya nak jelaskan yang saya nak cuba sampaikan kepada semua adalah bab maksud sebenar marketing ni. Kadang-kadang dia bila satu syarikat tu kadang-kadang kita tengok dia orang tak jelaskan organisasi, bos. Jadi ini saya terangkan dululah. Maksudnya bila contohlah mekanik banyak pomen, contohlah banyak pomen dekat Malaysia ni, banyak bengkel kan. Tapi sebenarnya diorang ni membuat satu department kerja saja. Sebenarnya diorang ni bekerja di bawah department operation. Jadi dia tak jelaskan. Macam saya dulu, awal-awal saya buat organisasi, kita ada 3 orang, ada yang account, ada yang operation, ada marketing, jadi director pun saya. Jadi orang semua masuk office saya, saya cerita sikit, orang masuk office saya, dia tengok organisasi, dia orang gelak kan. Dia kata, apa ni semua muka engkau je, engkau lah account, engkau lah marketing. Jadi pertama kali, dia orang tak jelas apa kerja masing-masing. Jadi bila saya dah buat organisasi, dan saya tekad saya pada tu, saya nak, kalau bengkel yang belum buat, cuba buat, tak apa, muka sama pun tak apa. Walaupun kita bengkel ada seorang, ada 3 orang, kita nak jelaskan dulu apa tugas masing-masing. Jadi saya dah pecahkan dan marketing adalah memang bahagian saya lah. Jadi antara department yang kita buat kat sini adalah marketing and sale. Tu marketing and sale, saya nak jelaskan juga apa itu marketing dan juga apa itu sale. Itu kadang-kadang orang keliru. Contoh ada kawan saya buat dia jual mungkin jual, ada yang jual kowe apa semua tu, bila kita tanya kau buat apa ni? Aku tengah buat sale. Tapi dia buat sale, dia bagi flyer ke orang ramai tapi dia kata buat sale. Tapi bagi saya benda ni tak tepat lah dia punya term dia. Dia maksud sebenar bagi saya marketing ni senang aja. Apa beza marketing dan sale adalah marketing ni dia keluar duit, sale adalah masuk duit. Itu dia. Marketing mesti keluar duit. Tak banyak sikit mesti keluar. Jadi itu saya nak jelaskan. Jadi bila kita buat marketing ni bagi saya terbagi kepada 2 jenis, 2 cabang. Pertama online, yang kedua offline. Tu kena jelaslah. Apa dia offline? Offline ni adalah itulah kita buat banner, kita buat banting, kita buat mungkin business card pun jelas juga, kan? Tuan, yang nak bagi berani, saya nak tuan tekankan macam mana nak bagi berani duduk depan kamera dan buat something. Yang ni yang dia kebanyakan dia malu dan tak biasa. Sama dengan saya juga. Dia bila tak biasa ni dia rasa susah, betul tak? Tapi bila tuan buat tu nampak macam bersahaja ataupun macam mana? Dah memang suka duduk depan kamera ke macam mana?
Ikutkan kalau bagi saya, saya tak adalah suka depan kamera, tapi benda ni tapi benda ni sebenarnya yang ramai yang tak dapat beza, dia tak dapat beza cap, bos. Saya jelaskan maksudnya bila di depan kamera saya boleh jadi orang lain. Bila saya meeting, diorang pun takut dengan saya. Saya boleh tukar topi. Okey. Jadi bila kita ni berlakon. yang kita dah pro, kan, kita tahu nak tukar watak tu. Okeylah, kadang-kadang walaupun saya berlakon, kita tukar watak sebagai berlakon. Memang akan ada rasa malu. Saya pun tak adalah kata tak malu, tapi betul je lah. Betul. Sebab itu bagi saya, bos, itu bagi Iwan, saya jangan sebab gelak Iwan, jangan senyum Iwan. Aku tunggu Terpaksa, bos. video Hamil live. Sebab kadang-kadang main dengan media sosial ni dia bergantung pada, ada juga bergantung pada bakat ni juga semula jadi. Ada orang dia memang tak biasa dengan bercakap secara live ataupun menari. Saya punya partner itu kedebat saya tak banyak keluar live sebab saya sendiri bukan original belajar tu otomotif. Sebab saya belajar mechanical. Jadi bila nak kupas secara live tentang benda otomotif, jadi saya akan kita tak berapa mahir. Jadi benda ni saya selalunya yang mahir adalah saya punya partner. Jadi partner saya ni adalah Cip Pomen. Jadi Cip Pomen saya ni dia memang takkan keluar. Kalau tengok paling kurang gambar dia, paling kurang video dia memang tak akan keluar lah. Ya, betul. Dia Jadi setiap orang dia ada kelebihan dan kelemahan masing-masing lah. Betul, bos. Okey. Jadi apa lagi tanya, bos? Dia keras tu. Lain tak tahu. Kita ada beberapa round lagi. Kita nak tanya dengan Abang Is. Betul-betul, bos. Okey, Abang Is. Dengar ke? Saya dengar. Dengar lah. Okey. Biasa kita pecah pada dua. Satu walk-in customer, yang kedua daripada government. Okey. Ada satu lagi lah trading. Tapi yang saya nak fokus bengkel ni dia jarang buat trading lah. Biasanya bengkel terima walk-in dan bengkel terima job daripada government. Okey. Saya nak Abang Is banyak pengalaman dalam dealing dengan government, dapat job-job kerajaan. So apa pro and con? Kita terlalu fokus kepada job government dan kurangkan walk-in ataupun sebaliknya. Sebab mungkin kawan-kawan kita yang belum pernah terima job-job kerajaan rasa excited nak buat dan dah lalu, Abang Is boleh share dengan kita. Apa pro and con kita menerima government punya job? Silakan, Abang Is. Okey. Terima kasih pada Cik Majdi. Alhamdulillah tentang pasaran terbahagi kepada dua. Yang pertama walk-in cash, yang keduanya vendor jabatan ataupun syarikat swasta lah. Jadi hari ini saya pun ada pengalaman sedikit tentang ni. Jadi nak share lah berkenaan vendor jabatan ni yang ataupun raja-raja kontrak. Sebab yang kami istilahkan dia sebagai corporate department lah. Gitu. Corporate department, jabatan-jabatan dan agensi-agensi kerajaan kenderaan. Jadi saya yakin ramai sahabat-sahabat semua memiliki kecenderungan untuk nak masuk dalam projek-projek vendor jabatan ni. Tapi okey, itu juga sebagai sumber pendapatan kita, memang bidang kita. Malah saya ada sedikit pesanan sebab saya melalui daripada tahun 2006, kalau dengan kerajaan ni daripada tahun 2006 saya dah buat dah.
Jadi dari dulu macam-macam lah kajian, macam-macam dah kena, sampai sekarang ni pun masih ada buat lagi. Cuma apa yang saya nak share pada hari ni, jadi dia yang kita dapat lihat, yang dapat kita nampak, dia margin tinggi kan. Margin tinggi, itu yang membuatkan kita rasa berlumba-lumba kan, nak jadi vendor, nak ambil jadi apa, dengan tender, dengan jabatan-jabatan ni kan. Jadi kita kena faham juga, ataupun kita kena tahu juga sedikit lah, sebelum kita dah jadi jauh nanti, kita jadi sesat ataupun susah kan. Jadi saya dah melalui dah sedikit banyak. Jadi walaupun margin tinggi, dia masalah yang kita akan lalui dengan lambat dapat payment, bayaran. Jadi untuk kerja-kerja jabatan ni, dia bila dah banyak margin tinggi ni, dia sebenarnya kerja pun banyak. Banyak dia macam mana? Kani kita kena pakai ramai Kani kena pakai ramai. Tak sama dengan walk-in cash ni. Walk-in cash, dia mai buka bil, rekod balik punya tu lah. Jadi tak berapa banyak kerja. Dibandingkan dengan jabatan ni, vendor jabatan ni, dia kan nak quotation-nya, dengan nak claim-nya, LO-nya. Kan, jadi dengan nak follow up-nya. Jadi banyak. Kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita sampai kalau dia ada 5 jabatan, dia ada 5 krani. Supaya nak follow up satu-satu. Pun ada macam tu kan, bagai cara. Tapi macam mana pun dia kerja jadi susah. Dia kerja jadi payment jadi lambat. Jadi hati-hati dalam kita punya kerja tu, sebab saya dah lalui. Nasihat saya, kita ikut step yang betul ya. Step yang betul. Macam mana dia sepatutnya memanglah dia ada flow dia kan. Flow dia. Daripada awal-awal tu kita buka quotation. Kemudian kita dapat LO, kemudian baru kita buat kerja kan. Bila dah buat kerja, baru kita claim. Tapi yang boleh dia sangkut ni, kadang-kadangnya buat dulu. Ni konon-konon kita baik dengan penyelia kenderaan, kawan kita, adik-adik kita ke apa kan. Jadi kita tolong buat. Tolong buat. Harapan kita esok pagi tu tolong buat baliklah dokumen untuk quotation apa semua. Tapi tangguh 2-3 hari, tangguh seminggu, lalu kita berlupa. Bila kita lupa, kan, jadi benda tu bertapuk sampai ada yang sampai bertahun-tahun lah. Jadi nak minta bayaran, jadi nak minta dokumen balik. Jadi macam tu lah, kebanyakan mungkin sahabat-sahabat dalam ni pun ada yang buat vendor jabatan ni mesti ada masalah ni lah kan. Serapi mana yang mungkin kita jaga pun mesti akan ada macam ni lah. Saya rasa lah kan. Jadi mungkin dengan pembelajaran saya, ilmu yang saya dulu tak berapa sistem tu, tak berapa sistematik tu, yang hari ini saya dapat ilmu untuk syarikat jabatan, yang mana banyak cara-cara yang kadang-kadang kita ni duk main duit kopi kan. Duit kopi tu juga masalah sebenarnya. Duit kopi, duit ayak apa semua tu kan. Jadi itulah macam kat bengkel saya membuat makan free kan. Chicken chop tu juga Sifu Majdi lah, Din ajak. Kita tengoklah contoh mana kan. Jadi saya nampak apa yang patut sangat saya buat tu. Sebab kan mereka minta duit ayak, duit kopi kan. Jadi bukan ayak, makan sekali kita bagi. Makanlah 5 pinggan pun. Mai bisik kat kita, bang nak duit kopi sikit, boleh duit ayak sikit. Boleh bang, pergi makan, bukan minum lah, makan sekali lah. Kan kita buat train macam tu lah kan. Jadi yang tu saya jagalah supaya kalau duk ajak bagi ayak kopi duit minum ni, nanti yalah kita jadi masalah kan, kita terikat dan kita depa bukan puas sekali tu, nanti berkali-kali kan. Jadi satu lagi berkenaan yang saya sebut tadi tu, jangan kerana penyelia kenderaan tu kawan kita, jadi kita pun tolong, jadi kat situ akan sangkut kan. Satu lagi yang saya pernah terjadi, kenderaan-kenderaan rescue ni lah. Kalau contoh tadi dah kita ikut yang lain kita ikut dah, ikut flow dah, ikut aturan ataupun ikut kaedah cara tu kan. Satu lagi yang mungkin yang kita terkena je lagi ni dengan kenderaan-kenderaan rescue ni. Kan macam saya dulu saya tolong juga, yang lain saya jaga dah. Lepas tu saya kenderaan rescue ni. Rescue ni macam tu lah, yang kecemasan-kecemasan tu lah kan. Bom ambulans, apa-apa semua tu. Itu adalah kenderaan rescue. Bila rescue ni mana nak sempat nak buat quotation kalau breakdown tengah malam.
mana Dan kan. Nak buat tunggu quotation nak ni. Ya, jadi kita pun tolong kan. Tolong. Bila kita tolong tu, itu juga jadi masalah. Kan, jadi bincanglah baik-baik, rancang baik-baik. Kan, kalau ada yang mana sahabat-sahabat kita dah terjun ke vendor kerajaan ni, jabatan ni, jadi hati-hati. Sebab saya dah melaluinya. Bila kita dah tolong kenaan rescue ni pun, harapan kita esok pagi dia orang boleh tolong kita balik. Tapi kesudahannya macam tu juga. 2-3 hari, dapat follow up lagi seminggu, follow up lagi dia boleh jadi sebulan. Sebulan kita dah sibuk hal lain, kita pun lupa, jadi berbulan-bulan, jadi bertapuk-tapuk. Kan? Jadi alhamdulillah dulu agak masalah, sekarang ni dah macam mudah lah, ada e-perolehan apa semua kan. Banyak jabatan dah guna e-perolehan pun ada sistematik sikit lah. Jadi saya sehingga kan saya nak share dengan sahabat-sahabat. Saya dah bila saya dalam perjalanan buat ni, saya pernah buat laporan lah. Saya dah banyak duit terkumpul ni, lebih kurang 1.5 juta untuk yang dah tergantung. Jadi saya biasa buat laporan lah. Laporan adalah jabatan-jabatan yang rescue ni, dia orang dah jadi susah dah nak bagi kerjasama untuk buat bayaran. Jadi sampai saya report lah dekat SPRM, Biro Aduan kan, sebab dia orang tak mahu bekerjasama. Dia orang kata kita ni dokumen tak lengkap, dokumen tak cukup. Disebabkan tadi lah kan, sebabkan tadi kita tak ikut, kita tolong, kita tak ikut step yang betul. Jadi dia makan kita balik kan. Jadi saya buat SPRM, saya report SPRM, saya report Biro Aduan. Jadi adalah tindakan tu berjalan. Jadi dapatlah pulangan tu balik. Last dia tu jabatan tu tak bagi dah lah kerja sebab dia orang dah kena hentak dengan SPRM semua kan. Jadi susah lah, jadi kita pun pening. Kita pergi susah, jadi saya pesanan lah dengan sahabat-sahabat, jangan kita terlalu rasa jabatan penggunaan vendor ni ataupun margin yang banyak, tetapi kita tak terlupa dekat dia punya ada masalah-masalah yang perlu kita kaji balik lah, yang kita susun bagi kemas balik kan. Jadi apabila boleh ambil peluang lah, sekarang saya dah pecahkan. Dulu kalau ikut 80% lah, 80% saya buat untuk jabatan, 20% saya cash. Tapi sekarang ni saya dah tersendat dengan keadaan yang dulu saya pernah buat macam tu. Jadi sekarang saya rasa yang lebih best tu cash lah. Cash. Jadi saya buat macam mana? Saya ambil 50% jabatan, 50% untuk cash, cash walk in. Jadi bila cash walk in cash ni senang lah, kita rolling kan. Jadi kita nak kena jaga supplier, kita nak jaga ni. Jenah lah berbeza kalau dah 1.5 juta sangkut. Kan memang sangkut mata lah kita pun kan. Jadi itu menjadi pengalaman, pengajaran untuk saya, dan hari ini saya nak share dengan sahabat-sahabat semua lah. Kalau ini sebagai peluang kita sebenarnya, sumber pendapatan, tapi hati-hati lah. Itu sajalah rasanya. Baik. Terima kasih. Silakan. Satu kongsian yang menarik daripada Abais, orang yang dah melalui onak dan duri, vendor kerajaan. Kadang-kadang kita tengok untung tu atas kertas. Betul ya Abais? Okay. Duit dalam akaun tak ada. Okey, so Abais, saya nak petik juga soalan daripada usahawan yang tanya ni. Yang ni saya bagi kat Abais sebab dia pun tak beritahu dia nak tanya siapa. Hai semua, saya Intan dari East Motorsport. Minta pandangan dan tips untuk kami bagi kaum Hawa bagaimana menyusun percampuran bersama kaum Adam. So maksud dia ni saya tak faham, sama ada pekerja ke dia ni toke. Mungkin saya rasa mungkinlah sebagai pengusaha perempuan Hawa, kaum Hawa, macam mana nak susun percampuran ni. Abais mungkin ada ramai staff kan, perempuan pun segak-segak. Tu yang Sayuti duk rajin pi kerap kat Abais. Medium batuk. Oi, medium batuk. Ni soalan ni Jan boleh jawab kot Jan.
Hei, jangan saya. Apa untuk Dia percampuran mem batuk dia jadi tak jadi jawab. Tak Ya. keluar. jawab jadi percampuran ni ialah macam mana penyampuran tu kan. Tengok keadaan lah, itu rasanya kita pun semua sedia maklum kan, yang boleh dan yang tak boleh kan. Boleh. Sekarang pun usahawan perempuan pun dah banyak kan. Dah banyak. Cuma pencampuran yang maksud tu yang lebih ke dia apa Majidi pencampuran tu? Saya silap jawab tau. Saya rasa mungkin sebagai pengusaha perempuan, dia nak kena kontrol pekerja, kebanyakan operation lelaki lah kan. Maksudnya dari segi batasan, nak mungkin kita kata tak boleh nak berdua, nak keluar bersama-sama, nak pergi cari spare part tak boleh. So maksudnya apa tips mungkin kepada usahawan wanita, macam mana dia nak pergi? Sebab kita tak ada ada usahawan wanita dalam ni. Kalau ada mungkin boleh share. So mungkin Abang Is boleh kongsi jugalah sebagai usahawan wanita macam mana dia nak pergi macam lelaki dengan batasan-batasan dia sebagai seorang wanita. Oh, batasan-batasan kalau untuk berjaya ni tak ada batasan untuk lelaki ataupun perempuan kan. Ya. Sebab kita ada tengok di antara sahabat kita yang di mana tu pun ada daripada Miss usahawan Pomen. perempuan Miss Pomen pun berjaya. Tu yang ada lagi satu tu apa, walk isteri pada walk tu apa, walk Miss Pan kan. Ya. Azamoto. Pun hebat kan. Jadi Bermastinah. tak ada istilah Betul. tak ada istilah tak boleh berjaya, tapi dia ada batasan-batasan dia, yang itulah yang kita sedia maklum lah kan. Jadi kesesuaian yang perempuan boleh buat dan lelaki boleh buat kan. Begitulah yang dalam Islam, dalam apa semua tu yang penting. Tapi untuk halangan berjaya tu tak ada halangan lah. Otomotif ni saya sendiri pun ada pemen 2 orang perempuan sangat hebat, boleh overhaul enjin pun boleh. Saya ada 2 orang kan, dua-dua pun macam tu ya, bujang. Jadi apa saya dulu cuba bagi dia menjadi apa QC, tapi dia mai bisik kat saya ingat nak berhenti kerja. Rupanya dia kata bos apa saya tak boleh tak pegang spana, dia kata. Dia nak pegang spana juga. jadi saya ingat tak ada batasan, cuma kita jagalah apa yang adab, apa yang boleh lah kan. Kita semua pun faham insya-Allah. Tapi yang bagi pendapat saya tak ada batasan lah. Untuk berjaya dalam otomotif ni tak ada batasan. InsyaAllah rasanya terjawab kot. Ya. Terima kasih Bais. Saya harap menjawab pada Puan Intan. Okey, kita nak pergi round. Ni ada orang PM ni. Dia PM direct, dia kata. Nanti tanya Ustaz dalam tu, jangan mention nama saya pula, dia kata. Okey. Macam mana nak handle customer yang banyak songeh. Lepas tu kalau partner macam mana nak bagi seiring dan sekepala. Soalan dia tak abak kat siapa, tapi dia tanya soalan dia PM personal, dia kata jangan bagi tahu nama dia. Oh, yang ni betul misteri ni. Tolonglah jawab siapa-siapa yang berkenaan, panel ataupun moderator boleh jawab. Ulang balik ya. Okey, dia tanya macam mana nak apa kat sini, dia tanya macam mana nak handle customer yang banyak songeh. Lepas tu kalau partner macam mana nak bagi seiring dan sekepala. Oh, 2 soalan lah. Satu berkenaan dengan handle pelanggan. Ya, betul. Yang kedua macam mana nak bagi sehati sejiwa dengan partner bisnes. Ya, betul. Oh, okey. No. So yang ni saya rasa Tuan Syarizul, mungkin boleh komen? Boleh. Okey, 5 minit asal mencemburui. Okey, saya sentuh sikit tentang partner lah, sebab saya pun sebenarnya ada partner. Bukan saya seorang lah, tapi cuma partner dia banyak di belakang tabir. Jadi kita ada 3 orang sebenarnya director.
Ada 3 orang director. Jadi kadang-kadang benda ni isu biasa. Isu biasa yang orang kata tiba-tiba mula-mula partner dia jadi clash lah kan. Terputus. Jadi antara yang selalu kita orang buat adalah antara kita orang partner ni, walaupun saya pemegang orang kata share yang paling besar, tapi kita kena buat banyak berkorban lah. Kena berlapang sentiasa. Kita 3 orang ni berlapang dada dan saya sebagai yang tonggak utama ni saya banyak berkorban. Kalau contoh saya ambil contoh PKP. Kan? Contoh PKP, duit tak ada. Kalau orang banyak duit tak ada masalah. Duit masa ni tak ada. Kan? Duit bukan tak ada lah, tak cukup. Kita nak bayar gaji apa. Jadi apa yang kita buat, antara kita buat saya kena berkorban. Jadi sama juga staff bila tengok kita banyak berkorban, partner pun tengok kita banyak berkorban, adakah dia rasa macam jealous dengan kita? Kan? Jadi bagi saya itu yang paling penting. Dia punca selalu masalah saya tengok bila dia orang tengok ada salah seorang tu dia berlebihan. Itu yang jadi salah seorang ni mesti akan terasa hati. Jadi macam kami, saya sendiri yang utama saya akan banyak berkorban lah. Lebihkan yang kawan-kawan partner dulu dan itulah yang cara kami. Pelanggan yang fasi, pelanggan yang banyak songeh, macam mana nak handle? Pelanggan, okey ni bos, ini saya sharing lah. Mungkin betul, mungkin tak betul kan. Saya sharing lah. Sebab bila ada masalah daripada pelanggan ni, sebenarnya pertama sekali bagi saya, kita tak boleh bagi handle ramai orang. Sebab bila ada masalah, dia mesti tertumpu pada seorang saja. Sebab apa? Sebab bila pelanggan tu bercerita di luar, bila dia bercerita di luar tentang dia kata bengkel ni tak bagus lah, cakap kasar lah. Sebab kita banyak kes yang customer ada juga yang datang sini marah-marah padahal salah dia. Jadi kita handle satu orang. Okey. Jangan pomen, saya pesan kat pomen, mekanik semua, korang jangan sesekali bila customer marah korang lawan. Kita cool down, relax, walaupun kita punya pomen pun ada yang fighter, tapi kita kata relax bang. Bagi seorang je. Jadi kita punya yang in charge adalah kita punya cik pomen. Jadi kalau gaduh sekalipun, kalau kata customer tak puas hati, kan, seorang tu je akan tahu cerita. Tapi cara kita orang selalunya kita tengok customer tu nak apa. Kalau dia dah tak puas hati, kita perlu pulang duit, kita pulanglah duit. Itu cara kita. Kita tarik dia dulu. Macam apa yang saya pernah buat video pasal customer marah ni. Saya dah tanya dengan Ustaz. Ustaz kata sebaiknya kita bersabar. Kita tarik dia, asing dengan dia ke tempat lain. Kalau boleh kita tak nak malukan dia. Kalau kita bergaduh mungkin kita cakap pun jangan kasar, berlembut. Dan kita tarik dia dan cuba berbincang lah. Kalau dia tak puas hati, kita pulangkan duit dia lah. Macam itulah yang kita orang terapkan kan. Tapi tak tahulah, ni sekadar sharing lah. Baik, terima kasih Tuan Syarizul. Jawapan yang padat, mungkin saya tambah sikit. Dalam berpartner ni, yang penting adalah komunikasi. Selalu kita meremehkan komunikasi. Kita tak boleh baca hati orang, kita kena cakap. Apa yang kita tak puas hati, kena cerita dan berbincang. Itu solusi yang terbaik. Okey, saya nak pergi kepada Iwan. Dah lama dia menyepi tu. Ni soalan yang kita kata panas sikit lah. Dalam usahawan-usahawan kita yang mendengar malam ni mungkin ada juga yang family business. So Iwan sebagai penyambung legasi daripada ayah, ada tak persepsi daripada masyarakat yang menyatakan kejayaan yang Tuan ada hari ni hasil daripada pengaruh ayah, ataupun ada tak masalah dari segi nak membuat keputusan dipengaruhi oleh keluarga? Ini semua saya rasa setiap perniagaan keluarga menghadapi masalah yang sama. So mungkin Iwan boleh share sikit. Okey. Yang ni soalan ni memang best ni. Saya pun sebenarnya soalan ni dia sensitif tau sebab melibat bila melibatkan isu keluarga ni susah sebab masing-masing nak kena menjaga hati.
Anak nak kena hormat bapa, adik nak kena hormat abang, abang nak kena hormat adik. Jadi kalau kita bergaduh pun bermasam muka, kita masih lagi keluarga. Cuma di pihak saya lah, kalau Tuan Majdi kata tadi persepsi daripada masyarakat, orang kata kejayaan hari ini dia adalah pengaruh bapa saya. Ya, saya berbangga. Kita ni sebagai usahawan, tuan-tuan sendiri sebagai usahawan. Ini saya ceritalah. Bapa saya dulu dia buka bengkel. Maksudnya dia buka bengkel ni susah. Kita hari ni pun kita buka bengkel susah sangat. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Kemana arah tuju kita? Adakah kita nak biar benda tu terkubur? Bangga tak kita kalau anak kita menyambung legasi tu? Bangga tak Majdi? Saya rasa tuan-tuan orang kata Bangga. semua harap benda yang sama lah. Sekurang-kurangnya apa yang bapa kita dah buat dulu, kita dapat sambung tu sebenarnya sebagai satu pencapaian bagi diri. Kita tak peduli hal lain. Maksudnya kita buat ni bukan pasal duit. Kalau tanya saya, PMH ni bergerak bukan pasal wang ringgit. Dia lebih kepada membanggakan keluarga. Maksudnya meneruskan legasi. Maksudnya saya masih berbangga. Sampai ke hari ini, perniagaan Mazlan dan Hashimah tu, signboard dia tersergam indah kat situ tu, itu setiap pagi saya sampai ke bengkel, saya akan tengok nama tu. Selepas melalui masalah perjalanan yang panjang sampai ke malam baru balik, sebelum balik naik kereta tu toleh dulu sekali. Itu adalah ubat dia. Bila saya toleh balik, segala penat lelah tu seharian tu hilang serta-merta. Jadi macam saya kata tadi, semangat, kekuatan tu ada kat situ. Jadi saya berbangga. Macam saya sendiri, saya kata esok generasi seterusnya, mungkin ketiga, anak saya mengharapkan dia buat benda yang sama. Saya meneruskan, menambah baik. Bapa kita ni susah. Kita kena faham. Seorang bapa ni, dia akan layan seorang anak, walaupun anak ni dah besar, dia akan masih menganggap kita ni semacam budak-budak. Ada saja tak betul. Padahal dia tahu benda tu betul. Tapi dia, ego seorang bapa ni, dia ada ego dia sendiri. Dia akan menganggap anak dia ni tak betul. Tapi jauh di sudut hati dia bersetuju. Cuma mungkin setengah-setengah bapa tak sama lah. Macam bapa saya ni, Encik Mazlan ni, dia memang seorang yang tegas. Yes or no? Boleh? Tak boleh. Boleh buat? Boleh. Tak boleh buat? Belah. Dia seorang yang mudah. Dia simple. Majdi pun pernah jumpa dia memang orang yang simple. Yes or no? Bahasa dia senang. Boleh tak boleh? Tak boleh? Belah. Jadi macam tu. Jadi alhamdulillah, kalau dulu mungkin saya mendapat tekanan yang tinggi, maksudnya pernah dihalau daripada rumah, kita cuba nak membuat sesuatu dekat bisnes. Dia kata, aku hantar hampa belajar dulu pun pakai duit aku tahu. Hampa balik mai belajar, nak ajak aku pula. Hampa tu sudah pandai-pandai. Ini ayat dia yang saya ingat dulu. Tapi hari ni alhamdulillah saya bersabar. Tips dia mudah aja. Bisnes keluarga, abang, adik, ibu, ayah, kakak, kita kena ingat keluarga diutamakan, bukan pasal duit. Maksudnya macam saya sendiri lah ni, adik saya join saya. Maksudnya adik pun otomotif juga, duduk dengan saya. Saya lah ni, bapa saya ni walaupun tak terlibat dengan perniagaan ni, dia masih lagi penasihat saya. Apa-apa pun saya akan minta restu dia. Sebab dia bapa saya. Maksudnya macam Abang Is tadi, dia dah lalui macam-macam masalah. Jadi saya nak gunakan pengalaman bapa saya ni untuk bantu saya ke depan. Saya lah ni berurusan dengan adik, maksudnya berurusan dengan bapa. Jadi maksudnya semua nak kena menjaga hati. Pengorbanan tu mungkin orang tak nampak lah. Tapi bagi saya, kita kena jaga. Kalau mungkin ada usahawan yang dalam ni, yang ada buat bisnes dengan abang, yang buat bisnes dengan adik, dengan bapa, kalau ada perselisihan faham, maksudnya kita tahu. Kita kena satu cari jalan keluar. Maksudnya untuk kebaikan semua pihak. Macam saya mudah aja. Bapa saya dulu tak suka loan. Dia kata buat loan ni nanti boleh melingkup. Maksudnya tak boleh bayar, jatuh macam abah dulu. Abah dulu buat loan, lepas tu tak boleh bayar, abah bankrupt. Jadi dia tak mau benda ni berlaku dekat anak dia.
Macam kita sendirilah Majdi. Kita dah lalui zaman yang susah. Adakah kita nak anak kita susah? Silap-silap kita tak mau anak kita join dalam bidang otomotif. Anak saya sendiri dah kata kat saya, tak maulah kerja macam abah. Balik malam, asyik sibuk je. Kadang-kadang kita menangis Majdi. Kita faham. Anak tak nampak apa yang kita nak buat. Sebenarnya apa yang kita buat inilah kita ada tanggungjawab, kita ada amanah. Tapi inilah realiti dia. Keluar pagi, balik malam, keluar pagi, balik malam. Kadang-kadang balik pengsan. Kita letih. Macam Abang Is kata tadi, letih, mental sakit. Tapi kita nak cerita dekat siapa? Ini adalah usahawan. Saya Abang betul. Inilah rencah dia. Jadi orang kata saya ambil benda ni positif. Biarlah apa orang nak cakap. Yang penting kalau ada usahawan, maksudnya yang buat bisnes dengan keluarga, cabaran dia tinggi. Saya minta maaf nak cakap. Biasanya generasi pertama sukses, generasi kedua akan jatuh. Betul tak Majdi? Jadi maksudnya dia akan ada ketegangan. Si bapa ada cara dia sendiri. Si anak moden. Saya tengoklah ni usahawan-usahawan muda ni agresif. Saya dah jumpa yang call saya sendiri menangis Majdi. Bang, tolong bang. Saya ni nak buat, nak ikut macam abang. Tapi bapak tak bagi. Bapak kata tak boleh. Yang ni tak boleh. Saya last sekali anak dia pun tak mau tolong dia. Bergaduh. Kerja lain. Jadi saya kata kat dia macam ni. Kita nak berurusan dengan orang tua, kena cara dia. Tips yang saya nak bagi, tunjuk result. Walaupun kita agresif, kita tunjuk result dekat dia pelan-pelan. Okey abah. Buat ubah sikit-sikit. Maksudnya macam menarik rambut dalam tepung. Kita nak tarik, tapi kita tarik pelan-pelan. Macam saya cerita sikit, kita lebih kepada profit. Saya tunjuk dekat dia, ini jalan dia. Kita buat macam ni. Bapak saya mudah je. Aku tak mau tahu hang buat apa. Tapi main belakang, tunjuk dapat duit. Bah, bulan ni untung. Orang Toto ni senang ya. Dia pandai buat duit je, dia senyum lah. Lepas tu, main bulan, masuk gaji lebih sikit. Abah, ni allowance abah kita up sikit. Jadi dia senyum. Saya amalkan. Orang tua-tua ni senang je. Beli hadiah kat dia. Bagi dekat dia kereta satu. Bagi duit kat dia satu. Bagi duit bulan-bulan. Lama-lama, dia pun happy dengan kehidupan dia. Dia tak main bengkel. Kita pecatlah dia pelan-pelan. So. Satu yang bahaya tu. Betul tak? Kalau dulu, dia nak dapat duit, dia terpaksa kerja. Betul tak? Dia terpaksa pening kepala, dia terpaksa stres. Lah ni kita tambah bekerja, kita adjust sikit. Jadi kita reject dia, kita tolak dia dalam keadaan dia tak sedap. Kita beli kereta baru kat dia satu, kita bagi duit lebih sikit kat dia. Lepas tu lama-lama dia pun rasa tak payah pergi kedai lah kot. Dia akan dibuai mimpi. Jadi alhamdulillah itulah yang saya buat. Sama juga macam berbisnes dengan adik. Dia senang je. Maksudnya kita memahami dia. Kadang-kadang adik ni bisnes dengan adik, abang dah ada. Jadi adik ni follow je. Adik tak berkembang. Kita letak satu task dekat dia, you buat. Lepas tu dalam masa yang sama, bila dia berjaya buat, kita reward dia. Kita bagi dekat dia. So, itulah. Bisnes dengan keluarga ni tak semudah disangka. Siapa yang melalui, saya banyak orang cari saya. Sebab orang tahu, saya sendiri pun alami benda yang sama. Sebab saya kata dekat mak saya ni anak angkat ke? Sebab saya dilayan sebegitu teruk. Jadi, pada mulanya mungkin goyah, tapi selepas saya ni orang kata muhasabah diri, saya adalah anak Encik Mazlan dan Hashimah. Saya anak harapan. Jadi saya ni sebagai orang kuat keluarga, saya kena jaga adik-adik saya. Tak apalah, kita berkorbanlah. Asalkan keluarga kita bahagia. Itu je. Ya, betul. Baik. Satu perkongsian yang menarik daripada Iwan. Itu apa yang saya boleh rumuskan. Kadang-kadang kita nak berdebat siapa yang betul. Dalam perniagaan ni bagi saya tak ada betul dan salah. Cuma betul dan lebih betul. So kita jangan cari titik perbezaan. Mungkin kita cari satu titik persamaan. Berniaga nak untung, kita tunjuk hak untung. So dia seronok. Macam mana dapat untung, dia pun tak mau fikir lah. Sebab dah dapat keputusan. Yang tu yang saya suka point yang Iwan beritahu. So kita pun dah di penghujung. Masa pun dah mencemburui. Kita dah pukul 10.30.
banyak soalan-soalan yang saya tengok dalam ni, tapi insya-Allah kita mungkin tak semua yang kita boleh jawab. Kita akan bawa soalan-soalan ni ke sesi semboyan automotif yang volume 2. Okey. So saya ingat mungkin sepatah dua kata daripada panel, 2 minit saya bagi seorang, mula dengan Iwan. Pesanan kepada usahawan. Okay, pertama sekali saya nak minta maaf lah kalau malam ni saya ada terlebih kata. Saya ni bukanlah orang yang hebat. Sebenarnya ada orang nak puji hebat, tapi sebenarnya bagi saya rasa saya masih lagi Iwan yang dululah, kerdil. Banyak benda yang saya masih kena belajar, dan saya ni sebenarnya suka berkawan. InsyaAllah, sebab dulu saya bergerak solo sebab saya tak ada kawan. Jadi bila Majdi approach saya, Salahuddin, Din Prowil kita kan, jadi saya rasa inilah masa dia. Inilah masa dia. Sebenarnya apa yang saya nak usahawan, kita jangan bersaing sesama sendiri. Kita kena bergerak bersama-sama. Jangan compare antara masing-masing. Hidup kita tak sama, rezeki kita tak sama, game kita tak sama. Majdi ada satu orang saja dalam Malaysia, Abang Is ada satu orang saja dalam Malaysia, Muhammad, Abang Syarizul pun, raja TikTok kita pun ada satu je. Betul? Jadi tak sama. Kita tak perlu berlawan. Masing-masing dah ada rezeki kita. Saya rasa lebih baik orang kata kita terus fokus. Saya nak bagi satu metafora lah. Kenapa cermin kereta depan tu besar? Cermin besar depan. Kenapa rear view mirror tu kecil? Cermin pandang belakang tu kecil. Sebenarnya dia minta kita fokus pandang ke depan. Tetapi kita kena pandang di belakang juga. Sikit. Bila ada kereta cucuk belakang, kita tengok balik yang belakang tu, kita kena speed ke depan. Itu tujuan dia. So, fokus dia, teruskan apa yang kita buat. Kenangan pahit tu, kita kena pandang juga, bukan kita lupa, ambil sebagai pengejaran, terus je. Bagi saya, mudah je. Hari ni tips dia, kita buat je. Buat, usaha, jumpa masalah, selesai, kita improve. InsyaAllah. Doa banyak-banyak. InsyaAllah. Baik, terima kasih Iwan. Baik. Terima kasih join kita malam ni. Okey, seterusnya Cik Syarizul, 2 minit. Okey. Kata-kata terakhir pesanan. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada yang join semboyan automotif ni. Jadi kira kepada fan-fan saya. Tak sangka kita buat TikTok ada fan ni. Ada fan tau. Tunggu kita punya video akan datang. Cuma saya nak tegur sikit. Kita punya dalam hati ni kadang saya tak luahkan. Kita punya semangat, kita punya peniaga Bumiputera ni, saya ni sebenarnya kuat lah. Tapi kita tak melaungkan, saya tak banyak melaungkan di mulut lah. Tapi kita menunjukkan contoh. Kan? Jadi saya nak ramai-ramai, mungkin dalam kita punya meeting ni ramai kita tahu kebanyakannya memang peniaga bengkel Bumiputera kan. Saya nak yang dah berjaya, okeylah, kita pun nak follow yang berjaya, tapi yang sedang-sedang yang macam saya ni, kita cuba tukar mindset yang bengkel kereta Bumiputera ni lain sikit. Dia berbeza. Jadi itu yang kita nak tu, sebab orang punya mindset tengok dia tengok bengkel orang kita je, dia tengok mesti orang kata tak ngam. Kan? Jadi kat situ kita tukar lah. Kita kena ada impian yang tinggi lah. Saya punya impian sebenarnya macam PMH. Itu impian saya tu. Memang saya simpan tanya tu. Dan Bos Izan pun dah tunjuk semua. Memang dah tunjuk. Itu memang impian saya. Jadi macam mana saya nak capai tu, saya kena kejar lah. Saya kena kejar. Nanti kalau yang di luar sana ni, mungkin di bawah bengkel saya pun tak besar. 3 lot je. Kan? Mungkin yang satu lot tu mungkin tak pasti macam mana nak besarkan jadi 3, boleh tanya dengan saya. Jadi saya nak besarkan macam PMH dengan saudara Abang Is. Saya pun kena jumpa orang, kena belajar lah. Itu saya nak semua kena ada impian dan cita-cita macam tu lah. Itu saja, bos. Terima kasih. Betul. Saya setuju. Kadang-kadang kita nak berguru ni, kita tengok cikgu.
cikgu sukses, kita ikut. Okey. Baik, seterusnya Abais, sepatah dua kata, 2 minit akhir kata kepada usahawan-usahawan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cik Majdi. Alhamdulillah, penutup semua alhamdulillah hari ini mungkin sedikit sebanyak dapat ilmu, dapat pengetahuan, apa yang boleh kita, apa yang saya nampak lah, masing-masing kita, saya pernah sebut sebelum ni pun, ada pernah apa, semua kita ada potensi ya. Potensi ya. Yang kedua apa, dia ada 4 lah, kita dalam perniagaan ni ada 4 perkara. Yang pertama ada potensi, kedua tindakan, ketiga hasil, keempat keyakinan diri. Kan, yang tu dia dalam keempat-empat ni ada satu yang paling penting, ini tindakan lah, tindakan. Jadi kita semua ada kelebihan masing-masing, saya ada kelebihan saya dan sahabat semua ada kelebihan yang tak ada pada saya. Jadi cuma yang nak membezakan tu dengan tindakan lah, tindakan. Jadi kalau ada ilmu hari ni yang dapat dimanfaatkan, kita kena terus bertindak untuk berubah kan, mengubah kan. Jadi apabila tindakan tu kita buat, kita akan dapat hasil. Kalau dapat hasil, keyakinan diri kita akan bertambah. Jadi kalau tak ada tindakan ni, hasil tak ada, keyakinan diri kita semakin drop. Kita jatuh kan. Jadi macam saya sendirilah saja mengingatkan diri sendiri pun, kalau buat mesti jadi, tapi kalau yang tak jadi tu sebab tak buat. Okey. Jadi semua ada impian, semua ada cita-cita. Jadi rasanya untuk ada bila dah target impian ni lah yang rasanya yang boleh mendorong kita untuk berjaya lah, cita-cita impian. InsyaAllah, jadi itu sajalah, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dapat sikit sebanyak, dan salah dan silap saya mohon maaf. Jadi yang terbaik semua datang daripada Allah, silap kata daripada saya, ubi keledek, ubi kayu, I love you. Mantap betul. Satu yang mahal tu orang lama. Kes tu yang Kak Ju takut. Dia punya ayat dia tu. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada semua panel-panel yang dijemput malam ni, hebat-hebat dengan perkongsian yang bagi saya cukup mantap. Saya nak petik apa yang Abais kata, setiap perkongsian yang diberi, ilmu yang diberi perlu ada susulan dengan tindakan. Dan kita akan rasa dia punya hasil. Tanpa, kalau kita belajar banyak pun tapi tak ada tindakan, kita akan sama. Baik PKP ke tak PKP ke, ini semua cabaran yang semua orang lalu. Tapi tindakan tu yang memainkan peranan, membezakan yang gagal dan berjaya. So kami di pihak ProWheel ingin mohon maaf sekiranya ada tersilap cakap, kekurangan teknikal. Malam ni ada technical issue sikit. Kadang-kadang dengar, kadang-kadang tak dengar. InsyaAllah kita akan improve pada masa depan. Niat kita nak satukan Usahawan Bumiputera. Kita boleh duduk sama-sama dan kita rancang macam mana kita nak pergi lebih jauh. Itu saja. Okay. Baik. Terima kasih. Kita dah bersiaran lebih sejam. Ya. Sebelum kita habiskan, boleh kita nak print screen dulu untuk semua. Boleh buka kamera untuk kita print screen. Okey, Sariti tolong print screen kan semua. Dari page 1 dia ada, hari ni ada 130 orang. So siapa boleh ni tak pakai baju ni, tak pakai baju. Oh, tak pakai baju tak apa. Okey, tapi kita akan rekod benda ni semua yang kita dah rekod. Nanti saya akan letakkan dalam grup tu untuk siapa yang tertinggal ke mungkin masuk lambat. So boleh masuk kat situ, dan jangan lupa kita akan ada Vol 2. Vol 2 nanti kita akan update lah dekat dalam grup tu, grup Semboyan Otomotif. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan buat lagi benda ni, dan kita akan panggil panel-panel yang hebat-hebat untuk join kita lagi. So terima kasih yang join. Dan okay, Sariti dah print screen semua? Ya. Udah kejap. Oh, saya tak boleh keluar gambar mah. Siti ambil gambar aku elok. Hang tak kira pun Siti. Kira lah 1, 2, 3. Abang Rokus tak pakai baju ni. Aku tunduk sikit lah. Abang Rokus lain macam malam ni. Jan. Ya. Aku tak boleh banyak. Ada
Dah boleh, Abang Rokal tanya Langkawi tu. dia boleh buka page. Jan, yang aku punya ada 8 page ya. 8 page lah. Okey, tak apalah. Nanti kita akan tag lah kat situ, kita akan berbual dalam grup. Dan ni pun ada orang masih nak join lagi kita. Punya ramai dan kita punya meeting ni ada di join daripada Sabah dan Sarawak juga. Untuk mengenal bos semua lah. Bos, sambung bos. Sambung lagi lah, jangan. Tak pergi sampai pukul 11 ni. Esok hampa nak buka bengkel kot. InsyaAllah kita akan ada lagi insyaAllah. Cuma nanti ke depan kita akan ajak lagi yang pendek-pendek yang terhebat. InsyaAllah. Ada apa-apa nak tambah Majdi sebelum kita tutup? Okey, saya harap untuk volume kedua Semboyan Otomotif dapat sambutan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin saya bagi hint sikit. Volume kedua kita akan tajuk kita motorsport, daripada motorsport kepada bisnes. Bagaimana merealisasikan motorsport sebagai hobi kepada perniagaan yang menguntungkan. InsyaAllah kita panel-panel kita pun hebat-hebat. Nantikan poster daripada kami. Kita akan wawarkanlah tarikh. Bos. Ya. Bos, poster kena ngam sikit bos. Ya. Poster kena ngam Kena ngam sikit. Baik. Nanti kita refer kat Tuan Syarizul. Penasihat marketing kita. Okey, so itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dah. Okey Lan. Abang Lan. Baik bos. Bos paling maju ni Abang Lan. Biasa je bos. Jalan auto. Jan bila nak turun Johor Jan? Alhamdulillah. Johor. InsyaAllah. Turun Johor. Ada rezeki kita sampai ke Johor. InsyaAllah. Jan dah sampai Kedah ke Jan? Jemput. Sebelum sampai ke Johor nak kena sampai ke Negeri Sembilan dan Melaka dulu. Dah tunggu. Kena tol. Siapa yang tak tahu lagi, yang nak tanya-tanya apa-apa boleh contact dengan kita sebab kita letakkan nombor telefon kat situ. So masih nak tanya apa-apa soalan ke berkaitan dengan nak grow business. So anytime boleh call saja. Anytime. InsyaAllah mana yang boleh kita bantu, kita bantu. Terbaik Jan. Bila nak ajak kita orang datang Kedah ni? Nak datang Kedah ha? Nak datang Kedah mai lah, bila ada je. Telefon dulu. Mai Johor dulu. Tu. Apa ni? Itu aja lah. Mai Johor 2 minggu ni. Betul. Mai datang Johor. Pak pun nak lari balik Kedah. Weh, hebat. Toke-toke besar. Itu geng-geng paan semua tu dia. Ni paan. Paan. Penat aku sebut paan ni. Semua paan nama ni. Tu lah. 3 orang paan. Nama paan memang bos terbaik. Okey, itu je. Terima kasih banyak. So, jangan lupa nanti ada vol, kita akan update semua dalam itulah grup Semboyan Otomotif. InsyaAllah ada rezeki kita, doa-doa kita untuk kita ni. Dan jangan lupa nanti kalau apa yang dapat ilmu tu boleh kongsi-kongsi dengan kawan-kawan juga. So, okey. Supaya yang penting buat kena ada tindakan lah apa yang kita ada ilmu tu. Okey, itu saja. Terima kasih banyak. Saya endkan meeting ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dah,